Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alamak, cek engine light naik. Cek engine light naik maksudnya tengok benda masalah kita ni. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi nak clearkan engine light ni, saya ada satu app. Nama dia Talk. Jadi kita kena enable Bluetooth dulu. Okay. Pak, adalah kan, kita check, scan kat sini. Okey, saya buang. Saya punya ada satu alat tu, saya dah buang. Apa nama dia? Ada alat yang memanaskan exhaust tu, saya dah buang. Jadi komplain, mana bagi benda tu? Jadi saya nak buang. Okey. So, hilang. So, itu je lah masalah kereta saya. Ada bobol sana. Boleh ikut sini je lah. So hari ni apa yang saya nak borak je ialah memilih kereta sukan memilih sukan. Kenapa saya pilih RX-8 ni? Adalah sebabnya lah, ada sebabnya. Jadi semua orang nak memilih kereta sukan macam-macam lah, dan benda tu kena ikut bajet lah, ketebalan poket kita berapa lah kan. Jadi saya akan cerita kenapa saya memilih kereta sukan ni, dan apa future dia. Jadi kata sebut kereta sukan ni, ada orang membeli kereta khas untuk lumba, masuk liga-liga yang ada dilumbakan dalam Litar Sepang lah, anjuran MSF ke, anjuran MCS ke. Jadi memilih kereta sukan ni penting sebab ini adalah preference individu. Maksudnya saya tak adalah bengkel, saya tak ada semua tu lah. Maknanya saya dah bawa hari-hari kereta ni. Jadi saya jadikan ni kereta sukan saya. Jadi kalau katakan nak masuk mengikut bengkel, lain pula kisah dia. Jadi kenalah beli kereta yang dilumbakan dekat Litar Sepang tu lah. Contohnya Suzuki Swift, ZC331, Honda Jazz ke, Honda Civic Type R ke kan. Sebab dia membeli kereta memang untuk dilumbakan dan ada potensi untuk podium lah, ataupun kompetitif lah. Jadi itu lain. Itu all out lah. Biasanya kereta-kereta yang dilumbakan kat Litar Sepang ni semuanya front wheel drive. Maknanya kereta tarik hadapan. Maknanya macam Honda Jazz dengan Suzuki Swift tu adalah kereta daily drive. Kereta ni kereta penumpang biasa tapi di-spekkan lumba. Yang tu lain. Lama depan tu Macam saya memang membeli kereta ni sebab sejarah dia. Saya memang minat rotary dah lama minat rotary. Dan rotary ni tak popular di Malaysia. Tak popular. Kalau popular dia mahal. Nasib baik dia tak popular. Sebab kos penjagaan yang memang tinggi lah, terus terang cakap lah. Dan especially RS8 ni susah nak upgrade, nak extract power dia. So engine dia yang datang kita beli RX8 tu, engine tu dah optimal lah. Paling optimal, kalau spend 20,000 pun dia punya gain pun tak banyak. Polis yang dekat depan. Okay.
Jadi memilih RS8 ni, dia ada saingan dia. Ada saingan dia. Dia ada, katakan saya nak dalam kategori nak beli RS8 ni, apa saingan dia? Nissan Silvia. Nissan Silvia kat Malaysia harga tak boleh pakai lah kan. Harga dah gila lah kan. Nissan Silvia original. Silvia ni popular sebab dia pun macam ni juga. Enjin kat hadapan, body 2 pintu, tarik belakang. RS7 memang tak mampu lah kan. Segala Nissan Skyline memang tak mampu lah kan. Lagi saya bagi option ni. BMW M Series terberak nak jaga kos kan. Jadi bila anda survey supermarket, kebanyakan kereta ni the only one kereta yang tarik belakang, yang macam 2 pintu, performa macam 2 pintu, tapi harga dia boleh cerita lagi. Dia tak mengarut sampai beratus ribu lah kan. Jadi pilihan lain daripada kita ni, DC5 harga 40-50 ribu, front wheel drive Honda DC5. AG6, EK9 harga pun mengarut juga. Jadi dalam sekitar harga 30-40 ribu, tak banyak option sebenarnya kan. Mesti akan nampak RS8 Auto akan naik dalam list pemandangan anda. Jadi bila baca-baca kisah ngeri rotary ni, mesti anda menarik diri lah, tak nak lah. Jadi pada saya bagus juga, sebab nak layan rotary ni, pening kepala dia tak boleh cerita punya. So anda beli kereta RS8 murah lah, katakan 20 ribu, 30 ribu, tapi tak ada bengkel yang boleh solve problem anda. Tak ada bengkel yang boleh solve, contohnya masalah power steering, masih mati tengah-tengah bawa tiba-tiba berat. Jadi sebab bengkel yang specialist RS8 apa tu rotary ni agak jarang lah. Bila saya sebut specialist, maksudnya bila masuk kat bengkel tu, barang-barang rotary tu beratur lah kan. Rotor-rotor tu maknanya dia orang tu dah pernah cabut, dah ada orang cakap apa, traction, dah ada pengalaman kan. Maksudnya dah tahu inside out pasal rotary. Tapi masalahnya nak konsep macam tu tak banyak kat Malaysia. Jadi orang nak beli rotary pun fikir 2 kali. Bukan 2 kali lah, 10 kali lah. Dah beli, macam mana nak maintain? Jadi memang kena cakap apa, kena bersedia untuk kena kerat leher lah beli enjin RS ini. Sebab masalah satu lagi ialah masalah bengkel, cakap apa, competitiveness. Macamnya mekanik tu tahu, at least mekanik tu pernah kerja dengan Mazda, pernah pergi Jepun, pernah menerima training macam mana nak handle engine rotary ni kan. Dia contoh utama lah kan, yang asyik berlaku di seluruh dunia ni lah kan, masa rebuild engine ni. Jadi semua orang cakap buka rotary senang lah. Tapi bila saya tengok orang Australia, dia dengan apa tu, dia buka dan dipasang balik, betapa banyaknya skill set yang pelik-pelik dan tools untuk yang khas untuk ukur, untuk pastikan E-shaft yang tengah tu, eccentric shaft tu, supaya dia balance. Bila dia rotary tu pusing, maksudnya E-shaft tu dia balance lah. Kalau E-shaft tu tak balance, itulah jadi masalah. Lepas overhaul, kereta tak balance, kereta gegar-gegar lah, komponen dalam enjin, komponen dalam enjin berlaga sesama sendiri. Itu belum cerita lagi masuk guna minyak nipis. Mazda dia mencadangkan menggunakan 0W20. Nipis gila tu. Lepas tu guna kat cuaca macam ni. Macam saya sekarang ni guna SAE40. Jadi kita nak tahu adakah bengkel kat Malaysia tu ada tak tool macam tu kan. Ada kes kawan saya, dia hantar ke Mazda Malaysia, dia tolak, dia tak layan kereta ni sebab dia tak import kereta ni officially. Ini adalah grade import, maknanya pengedar luar bawa masuk rotary ke dalam Malaysia, bukannya official daripada Mazda Malaysia. Jadi dia orang tolak, dia orang tak ada kepakaran untuk handle enjin rotary ni. Jadi yang guna rotary ni biasanya akan settle dengan beberapa kedai kat KL. Kedai Aho dekat Ceras tu, Acoy dekat USJ, Prem dia fokus RS7 pula. Dia tak banyak
tak banyak yang yang spesialis. Duduk KL pun jauh-jauh kedai dia kan. Jadi nak pilih engine rotary ni, katakan nak beli murah-murah, nak rebuild balik, nak beli half cut kan, kena fikir balik, ada tak mekanik yang kompeten, yang tahu semua ni. Sistem intake rotary BDI tu ada 5 stage. Dia ada 5 stage untuk dia punya pengambilan udara. Adakah mekanik tahu benda tu? Buat yang satu injap tu, dia punya saluran putus, adakah dia tahu ni efek stage 1, stage 2 ke? Jadi betapa kompleks engine rotary RX ni, yang saya tak rasa banyak mekanik yang tahu benda tu. Benda tu dia yalah, sebagai kita ni peminat rotary, kita baca dekat forum. Masalahnya forum dalam berbahasa Inggeris, jadi competence mekanik nak faham bahasa Inggeris pun satu hal juga kan. Dia explain dalam bahasa Inggeris dan dia cerita pula. Macam belajar masuk kelas engineering, katakan anda masuk engineering, kan dalam bahasa Inggeris. Jadi macam itulah kan dia punya situasi, dia nak faham kan apa benda lah lecturer dia cerita. Jadi cerita pasal BDI saja dah pening kepala lah. BDI, OMP, elektrik OMP. Jadi benda RX ni pada saya enjin paling kompleks lagi. Sebab tu sebab tu dah tak boleh lagi lah nak extract power dia. Kecuali apa yang boleh buat ialah tukar sistem exhaust header tu pakai free flow, buang cat converter, pakai better airflow. Jadi macam patah balik klasik, style klasik untuk extract power, kos tak banyak. Itu dia. Itu yang anda boleh buat dengan RX-8. Tak ada konsep-konsep correct block ke, macam piston increase block size ke kan, yang tu tak ada dalam RX-8. RX-8 cuma paling ekstrim pun correct intake tu lagi besar, ataupun exhaust port tu lagi besar. Dah tu je. Lain-lain dah tak boleh kacau dah. Dia dah factory punya cakap apa, spec dah. Jadi main RX ni senang cerita payah lah. Jadi yang benua ataupun region yang explore potensi RX ni cuma Australia dia pada saya. Dia orang ada share ilmu-ilmu apa benda boleh buat dengan RX ni. Dia orang publish lah dekat YouTube kan. Jadi kalau beli RX tu tak power lah dia. Dia ada banyak spek. Jadi nak beli RX kena make sure beli yang spek yang betul. Contoh ni, kereta saya ni auto convert manual. Manual pun bukan manual 6 speed. Dia punya ni manual 5 speed ni sebenarnya ni. ECU dia memang 5 speed. Maknanya horsepower limited dekat 192 by ECU. Asalnya gearbox dia 5 speed. Dia punya wiring pun 5 speed ni manual. So ada lagi manual 6 speed, horsepower 231. Lagi banyak, maknanya bump lagi 40 horsepower daripada model ni. Enjin sama je tapi ECU lain. Jadi beli yang original 6 speed. Sebab yang ni cuma datang dengan satu oil cooler, satu thermostat. Kalau yang original 6 speed, dia ada dua oil cooler, dua thermostat. Maksudnya enjin lagi sejuk dan boleh extract lagi banyak power during trade day lah. Jadi kereta ni agak, kalau saya nak betul-betul kereta ni 6 speed manual, saya kena beli lagi another half cut dengan full wiring, ECU semua, datang half cut, start engine semua. That will cost me around RM15,000 lah. Tapi saya tetap bersyukur dengan kereta ni. Sebab walaupun dia under power lah, senang cerita kalau dalam kelas-kelas rotary semua, kereta ni paling under power lah, 192 horsepower dia. Jadi saya tak pernah pandu 6 speed original jadi saya tak tahu macam mana dia punya penangan je lah kan. Jadi ada satu 6 speed original ni, tapi dah masalahnya dah modified dia punya engine lah. Itu boleh clock 2 minit 37 kalau kita sepang dengan bantuan suspension daripada Ohlin. Suspension saja dah RM20,000. Itu lain cerita lah kan. Yang ni suspension masih lagi cak ayam je lagi. Maksudnya untuk street lah kan, balik kampung boleh, pergi track boleh.
Dia bukannya keras macam betul-betul spek Lita kan. Jadi kereta ni memang murah, tapi jangan terperangkap dengan murahnya. Sebab kalau anda ni, sebab aku nak beli kereta untuk main track lah, lepas tu nampak RX-7 harga 30, anda mau beli. Lepas tu dia punya jalan cerita lagi panjang dia tu sebenarnya. Panjang, faham? Okay, katakan anda nak R3 RM15,000, upah pasang RM5,000, bukan kat situ dah RM20,000. Lepas tu dalam geram tu tak tulis A auto kan. Jadi masa saya dapat kereta ni, saya rasa dia baru selesai convert, ngam-ngam harga pun cantik, saya terus beli. Sebab saya tahu masa zaman saya nak beli pun manual masih lagi 50 to 60k, original manual lah. Itu pun banyak yang dah susah start. Lepas tu nak layan RX-8 ni kena cash money lah, janganlah pergi pinjam buat personal loan nak beli RX-8, sebab kos untuk jaga dia bukan murah kereta ni. Itu nasihat saya lah. Jadi kata-kata mampu RX-8, apa lagi option yang ada? Nak main kereta sukan lah kan. Sama ada anda save duit lagi untuk apa tu, beli RX-8. Kalau kita sebut Type R, semua dah tak, label-label tak mampu lah kan. Saya semalam lepak kedai basikal, tengok Haro Master pun harga pun mengarut, dapat RM1,000 lebih. Padahal masa zaman saya kecil-kecil main BMX, benda tu baru ratus-ratus je, 250 body Haro Master. Sekarang RM4,000 bang. Gila tu. Jadi benda tu berlaku jugalah dekat apa ni, dekat scene kereta juga. Maknanya kereta Honda AG6 tu dah level tak mampu lah. Padahal sebenarnya patutnya kita ikut logik kita, makin usia atau makin tua kita makin murah lah kan. Tapi tak berlaku. JDM ni orang mencari lah, especially AG6, EK9. Kalau nak main juga Honda, kena main 4 pintu, EK4, EG4, SF4 ke kan, yang nampak 4 pintu. Orang kira macam orang pandang sebelah mata lah 4 pintu. Macam tu lah, tapi terpaksa lah kan. Jadi itulah dia hakikat kereta JDM kat Malaysia ni, harga dah mengarut. Sebab semua orang duk cari. Semua orang, bukan kita kat Malaysia je cari, satu dunia duk cari. Macam geng Australia, kalau tahu kat sini ada body cantik, Skyline R32 sanggup tu beli cash kat sini, export balik sana. Maknanya demandnya datang daripada seluruh dunia. Jadi RX ni pula makin appreciate pula harga dia. Dah tak ada dah harga 30 lebih dah, 40 sekarang ni dah harga rendah kan. 40 tu maksudnya macam 30 dulu lah. 40 tu maksudnya kereta pun belum tentu cantik. Belum tentu cantik. Kalau banyak jajan, start daripada 50 ke 60. Jadi pada saya, walaupun kereta ni 192 horsepower, saya bersyukur betul sebab tak pening kepala. Kereta within my limit, nak control. Alhamdulillah lah, yang rotary yang saya beli ni, dia tak ada memberi saya headache lah. Tak ada macam headache tu, maksudnya dia tak ada rosak yang pelik-pelik. Jadi saya sangat bersyukur lah dengan pilihan saya ni lah kan. Nasib baik dah dapat kereta macam ni, walaupun luaran dia buruk kan, dengan cat dah nak tanggal. Tapi saya dapat kereta-kereta ni baru convert, semua baru. Wah, dengan engine mounting baru, semua gala-galanya lah. Jadi kena ingat, RX-8 ada banyak jenis. Dia bukan nampaknya sama tapi tak sama. Contohnya kalau dapat beli model R3 manual S2 anda akan dapat paling rare sekali lah, engine 260 itu tak sure lah Tapi yang saya tahu, rear diff dapat 5.1 tau, 5.1. Yang ni 4.4 je. Maksudnya kat dalam lintas Sepang, gear 6 tak boleh guna, terlalu panjang. Jadi ibarat macam saya ada 5 gear je, gear 1 pun tak boleh guna, pendek sangat. Jadi 2, 3, 4, 5 je lah saya guna dalam lintas Sepang. Tapi dia panjang-panjang. Dah lah engine dia underpower, lepas tu gearing panjang. Itulah yang nampak slow je kita ni kat lintas Sepang. Paksa minimiskan braking untuk elakkan momentum tu lari. Jadi
Ni topik kita santai-santai lah berborak kenapa saya beli RX-8 ni. Sebab memang saya dah minat lama lah kita ni lah kan. Sebab asalnya masa saya kecil-kecil saya duduk Batu Pahat. Dekat depan rumah saya tu ada satu bengkel rotary, nama dia Vasmas tau. Dekat Jalan Pakai Condong. Setiap hari dia orang test RX-7 Savannah dengan RX-3. Setiap hari setiap petang saya naik basikal tengok. Masa saya kecil lagi kan. Naik basikal lah, dekat je. Lepak depan kedai tu, bapak lah. Kereta RX-3 kan, enjin macam gila lah, macam ni lah. Tapi dia orang main turbo. Cakap gila orang-orang zaman dulu kan. Dengan tayar belakang besar, dengan wing besar tu, body kit, cakap gila. Masa tu kereta tu rasanya buat main Pasir Gudang dengan Batu Tiga lah kot. Lepas tu dia punya kedai nak modify duduk kat depan rumah saja. Seronok lah kan. Dari kecil lagi lah saya memang minat rotary lah kan. Bila sebut RX-7, di luar kemampuan poket 200k. Lepas tu nak pakai RX-7 bukannya boleh pakai daily macam ni. Dia tak boleh idle smooth macam ni tau RX-7. FD dia tak boleh idle, kena tekan minyak nak bagi dia idle. Itu standard dia dah macam tu. Bayangkan dah modified. Sebab tu jarang nampak orang bawa RX-7 hari-hari kat jalan. Sebab saya rasa gila dia nak maintain 5 kali ganda kot daripada RX-8 ni. Engine Renesis ni kira ibarat rotary yang boleh dibawa hari-hari dan boleh buat daily drive. So terima kasih jugalah kepada pihak Mazda, berjaya juga develop engine yang boleh saya hari-hari bawa pergi kerja dan tak pening kepala macam zaman RX-7. Jadi nak cerita pasal RX-7 kena tanya owner RX-7 lah kan. Macam saya tak layak lah nak bercerita. Macam cerita pasal engine VTEC, saya tak akan layak bercerita lah. Walaupun saya ada engine VTEC kat rumah, tapi itu daily drive, tak modify apa-apa pun. Jadi nak cerita pasal engine VTEC, kena lah tanya owner yang pakai engine VTEC. Apa masalah, apa yang best. Of course lah dia macam saya, dia akan cerita VTEC best. Macam saya cerita rotary the best. Is personal preference. Kita meraihkan perbezaan pendapat. Macam saya kalau dapat Myvi 1.5 pun saya akan cakap baru sebut Myvi ni best kan. 1.5 body weight ratio gila dia dahsyat, body ringan, engine power.